Buletin pagi 27 September, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Antara paparan hari ini, Kerajaan Negeri Sabah baru dapat sokongan padu daripada Kerajaan Persekutuan. Juga peniaga campur tungsten dalam emas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gabungan Rakyat Sabah GRS membentuk kerajaan baru negeri di bawah Bayu apabila memenangi 38 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN Sabah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh berkata 66.61% daripada 749,083 pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Berikut keputusan penuh PRN Sabah yang menyaksikan Perikatan Nasional PN menang 17 kerusi, Barisan Nasional BN 14 kerusi dan Parti Bersatu Sabah PBS 7 kerusi. GRS terdiri daripada PN, BN dan PBS, manakala Parti Warisan Sabah Warisan 29 kerusi, Bebas 3 kerusi, Parti Keadilan Rakyat PKR 2 kerusi dan Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu APKO 1 kerusi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian pada 26 September 2020 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU DUN Sabah ke-16 juga tidak berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Pada sidang media di Kota Kinabalu malam tadi, beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat sepanjang berlangsungnya PRN Sabah. Kerajaan Negeri Sabah yang baru di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS akan mendapat sokongan padu daripada Kerajaan Persekutuan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan semua aku janji yang dibuat sepanjang tempoh berkempen pada pilihan raya negeri PRN Sabah akan ditunaikan segera. Dan diharapkan mereka akan mengambil ini sebagai suatu tanggungjawab dan amanah yang harus dipikul dengan sebaik-baiknya. Dan inilah masa dan ketikanya untuk anda semua memulakan tugas anda sebagai wakil yang telah dipilih dengan secara berintegriti, beramanah dan berdedikasi dan melaksanakan. Beliau mengulas kemenangan GRS pada PRN Sabah semalam. Katanya kemenangan GRS pada pilihan raya itu menunjukkan rakyat di Sabah mempunyai keyakinan tinggi terhadap semua calon untuk bertanding. Perdana Menteri turut menghargai semua sokongan yang diberikan dan berjanji GRS akan melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya. Pelbagai langkah dilaksanakan Malaysia sebagai pendekatan dalam membendung penularan pandemik COVID-19 termasuk beberapa inisiatif untuk memastikan rakyat tidak kehilangan kerja atau berdepan penutupan perniagaan. Berucap pada perbahasan umum sesi ke-75 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA secara maya malam tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata tindakan kolektif diambil masyarakat antarabangsa dilihat kunci pemulihan kesan buruk krisis pandemik berkenaan. We have witnessed how decades of hard work and dedication have been reduced to bankruptcy or even the downsizing of companies on unimaginable scale. And this has resulted in thousands of jobs lost. And this is precisely the reason why the economic devastation of this magnitude needs the collective actions of the international community. There is a need to soften the impact to the livelihoods of all those affected.
Perdana Menteri turut berkongsi pengalaman Malaysia dalam menangani pandemik bermula Perintah Kawalan Pergerakan hinggalah ke fasa pemulihan. Tindakan keseimbangan yang cuba dicapai antara memulakan ekonomi dan melaksanakan prosedur operasi standard SOP untuk mencegah gelombang jangkitan baru sehingga kini amat mencabar. Perbezaan pandangan antara negara anggota Majlis Keselamatan PBB UNSC telah beberapa kali menyebabkan badan dunia itu tidak dapat membuat keputusan dan menjadi tidak berkesan. Sehubungan itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, melihat kepada 5 kerusi tetap UNSC yang mempunyai kuasa veto diperuntukkan kepada negara kuasa besar, UNSC perlu melakukan pembaharuan. Since 1946, the veto has been wielded more than 200 times. There is nothing democratic in the way the veto is used. The veto is open to abuse, be it sanctimoniously, hypocritically, to uphold wrongdoing. That is why we need to move the reform process forward. Only as an improved Security Councils and the United Nations can the world hope to see problems being addressed effectively. Terdahulu, beliau menyifatkan tindakan PBB perlahan dalam menyalurkan bantuan dan sokongan kepada negara anggota dalam menangani pandemik COVID-19. Beliau memberikan contoh UNSC gagal membincangkan isu krisis kesihatan itu pada beberapa bulan terawal ketika penularan virus berlaku meskipun COVID-19 mengancam nyawa masyarakat di seluruh dunia. UNSC hanya mencapai resolusi untuk mengambil tindakan segera yang membolehkan negara anggota menumpukan segala sumber negara untuk menghadapi krisis 1 Julai lalu. Sementara itu, Perdana Menteri juga menegaskan ancaman kegiatan pengganas tidak boleh dipandang ringan walaupun ketika ini dunia berdepan kesan langsung sosioekonomi COVID-19. Ini kerana kumpulan pengganas mungkin menggiatkan usaha untuk mengambil kesempatan berikutan keadaan dunia yang tidak menentu. Transparent communication, good networking, and greater intelligence cooperations at the national and international levels are imperative to counter terrorism and radicalization during this pandemic. This is a psychological war waged on the vulnerable, and we must win over hearts and minds to succeed. Majikan yang dikenal pasti menyalahguna dana program subsidi upah SPU diberi tempoh selama 14 hari untuk memulangkan kembali dana berkenaan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, sekiranya gagal berbuat demikian, tindakan tegas akan diambil termasuk disenarai hitam. Masih kita bagi kalau ada yang abuse, ambil duit tapi tak bayar pekerja, mungkin dia kena pulangkan. Ada juga macam-macam alasan. Kadang-kadang ada juga majikan dah ambil duit tetapi tak bayar kepada pekerja. Dia bagi alasan pekerja itu datang kerja dan macam-macam. So, kita minta mereka pulangkan dalam masa 14 hari. Beliau ditemui selepas merasmikan Karnival Penjana Kerjaya Anjuran Pekeso di Sungai Siput, Perak. Sehingga 23 September lalu, Pekeso menerima lebih 331,000 permohonan untuk dana PSU daripada majikan membabitkan 2.72 juta pekerja. Kemarin, beliau mendedahkan 1,663 syarikat dikenal pasti memberi maklumat palsu. Ia melibatkan lebih 14,000 pekerja dengan tuntutan 31 juta ringgit. Menerusi PSU 2.0 yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, membabitkan peruntukan 2.4 bilion ringgit. Insentif itu memberi manfaat kepada 1.3 juta pekerja. Harga emas yang tinggi di pasaran menyebabkan ada peniaga mengambil kesempatan menipu pembeli dengan mencapur logam lain dalam barang kemas berkenaan. Sehubungan itu, orang ramai diminta berhati-hati ketika membeli emas bagi mengelak ditipu. Dalam emas tersebut ia letak tungsten. Tungsten. Tungsten ni satu besi, satu logam yang densitinya lebih kurang daripada emas. Saya dapatkan tungsten ni dia punya density 18, emas 21. Tungsten ni letak dalam emas dibalut dengan apa? Dengan emas.
Beliau ditemui selepas majlis perasmian program Jualan Malaysia dan kempen Beli Barangan Malaysia di Kuala Terengganu. Jelasnya taktik berkenaan antara yang dikesan bertujuan menaikkan lagi berat barangan kemas. Justru Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP membuat pemeriksaan secara rawak di kedai-kedai emas seluruh negara. Beberapa contoh barangan kemas akan diambil untuk diuji di makmal bagi memastikan tiada unsur lain selain emas. Kerajaan Negeri Melaka meletak sasaran untuk menarik 5.6 juta pelancong ke negeri itu pada tahun ini menerusi promosi pelancongan di train LRT. Pengiklanan LRT Rapping dengan kerjasama prasarana berlangsung selama 6 bulan bermula 15 Ogos lalu hingga 15 Februari tahun depan. Pengiklanan pelancongan Melaka itu dibuat di dalam dan luar badan LRT yang mempunyai 6 gerabak bagi laluan Seri Petaling atau Ampang Line yang merentasi 30 hentian. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Man Ali berkata, walaupun pandemik COVID-19 belum berakhir, beliau yakin program berkenaan tidak akan memudaratkan kesihatan pelancong. Melaka di antara 3 negeri yang terbaik dalam mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya yakin kalau rakyat negeri Melaka, begitu juga pelancong yang hadir ke negeri Melaka sentiasa mematuhi arahan yang seperti mana yang telah ditetapkan. Beliau ditemui selepas merasmikan program promosi pelancongan negeri Melaka menerusi LRT Rapping di LRT Masjid Jamek Ibu Negara semalam. Katanya kerajaan negeri juga melancarkan kempen Dream Now Travel Later bermula 1 Jun lalu dan akan berakhir 31 Disember tahun ini. Menerusinya, aplikasi Melaka Access diperkenal iaitu platform dalam talian yang menjual pelbagai pakej pelancongan dan penginapan di Melaka. 3 pondok di tengah hutan simpan Sungai Badak di Bukit Kayu Hitam dikesan dijadikan lokasi transit untuk menyimpan daun ketum sebelum diseludup ke negara jiran. Kegiatan itu terbongkar selepas anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu melakukan serbuan kira-kira jam 11 pagi Jumaat lalu. Daripada 1,000 dianggarkan lebih kurang 1,300 kilogram daun-daun ketum tersebut. Jadi sebahagiannya kita sempat bawa balik dan sebahagian besar lagi masih ada di lokasi lagi. Sebab ianya agak betul-betul di pendalaman. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu. Katanya selepas pemeriksaan dan tinjauan hampir 6 jam di lokasi, tiada individu yang datang mengambil daun ketum berkenaan. 15 guni berisi daun ketum telah dibawa keluar manakala kira-kira 80 guni lagi dalam proses untuk dibawa turun dari hutan. Rampasan daun ketum dianggarkan lebih RM13,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Dua bot nelayan Vietnam ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM selepas hampir 2 jam bot terbabit dikejar pihak berkuasa Jumaat lalu. Kedua-dua bot nelayan asing itu dikesan menangkap ikan secara tunda kanding pada jarak 130 serta 131 batu nautika dari perairan Kemaman kira-kira 10.53 dan 11.20 pagi. Pengarah APMM Kemaman Komander Maritim Rashidil Hadi Abdul Rashid berkata, kapal maritim Gemia yang sedang melakukan rondaan Ops Iman dan Ops Kuda Laut mengesan kehadiran bot terbabit lalu bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, kedua-dua bot terbabit bertindak memotong pukat lalu melarikan diri. Pemeriksaan mendapati nelayan asing terbabit gagal menunjukkan lesen bot dan dokumen pengenalan diri serta tiada kebenaran menangkap ikan dalam perairan negara. Kesemua nelayan asing dan bot terbabit dibawa ke JT Zon APMM Kemaman untuk ujian saringan COVID-19 oleh pasukan kesihatan sebelum siasatan lanjut dilakukan. Kes disiasat mengikut Seksyen 15/1/A Akta Perikanan 1985.
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib akan memperkasakan fungsi Darul Kifayah kepada sebuah sekolah yang berasaskan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET mulai 2022 atau 2023. Ia berikutan permintaan terhadap tenaga kerja berkemahiran dalam bidang TVET semakin melonjak sejajar dengan kepesatan teknologi revolusi industri 4.0. Sedangkan kita dapat ada space, kita ada kemudahan-kemudahan di sini untuk kita menerapkan konsep vocational ini kepada anak-anak. Kita bukan just buat TVET vocational buat seperti yang mana yang lain, tetapi kita khusus apakah kehendak industri semasa. Yang itu kita lengkapkan pelajar ini. Jadi bila dia keluar daripada TVET ini, dia insya-Allah dia dah dapat pekerjaan. Beliau berucap melancarkan Majlis Anugerah Anakku Cemerlang Darul Kifayah 2020 di Ibu Negara semalam. Katanya Darul Kifayah disyorkan melaksanakan program portal pendidikan Tuition Island ACE kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan mulai Januari 2021 sebagai usaha menjadikan pelajar di bawah seliaan Mawib golongan berilmu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengambil inisiatif melancar perpustakaan bergerak bagi membangunkan mutu kehidupan masyarakat dari sudut ilmiah. Langkah itu direalisasikan setelah Kuala Lumpur dinobat sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. Ikuti laporan Zulaika Zainuddin. Dengan kekuatan 4 buah bas serta kaki tangan terlatih, perpustakaan bergerak ini memberikan perkhidmatan pinjaman koleksi bahan bacaan. Bas terbabit menampung 1,500 naskah buku dari pelbagai bidang dan kategori. Kita akan pergi ke rumah-rumah PPR, kawasan-kawasan yang ramai penduduknya di Kuala Lumpur, dan kita akan menyertai juga aktiviti-aktiviti luar. Kalau ada apa-apa sebagai contoh dia, hari sukan, sambutan Hari Guru, Hari Polis dan sebagainya lagi. Katanya, antara lokasi persinggahan perpustakaan bergerak, projek perumahan rakyat PPR, perumahan awam PA, pusat komuniti dan UTC. DBKL juga menyediakan buku elektronik, kemudahan komputer dan talian Wi-Fi percuma bagi kemudahan pengguna. Bas ini mengikut Standard Operation Procedure SOP, iaitu hanya 7 orang sahaja yang boleh masuk ke dalam bas ini pada satu masa. Zulaika Zainuddin, TV3. Laporan antarabangsa. Thailand melaporkan 3 kes baru jangkitan COVID-19 termasuk 2 kru kabin warga asing. Manakala sifar kematian bagi tempoh 24 jam lalu menjadikan jumlahnya kepada 3,522 kes dan 59 kematian. Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA dalam satu kenyataan memaklumkan 2 kru kabin itu adalah seorang lelaki Jerman berusia 49 tahun yang tiba di Thailand pada 20 September dan lelaki Turki berusia 51 tahun tiba di negara ini pada 21 September. Kedua-dua mereka memasuki lokasi alternatif kuarantin ASQ sebaik tiba dan keluar dari Thailand pada 24 September. Ujian COVID-19 mendapati positif pada 24 September apabila kedua-dua mereka meninggalkan Thailand. Sementara itu, seorang guru Albania berusia 51 tahun yang menjalani kuarantin wajib di ASQ di Bangkok diuji positif COVID-19. Sebanyak 109,652 orang memasuki negara ini sejak 3 April hingga 25 September. Daripada jumlah itu, sebanyak 584 orang diuji positif. Calon Perdana Menteri Lebanon Mustafa Adib mengumumkan pengundurannya setelah usaha beliau untuk membentuk kabinet menghadapi masalah. Ia selepas dikatakan pihaknya menemui jalan buntu berhubung siapa yang akan bertanggungjawab merajui Kementerian Kewangan. Dalam satu kenyataan semalam, Adib menjelaskan beliau mengundur diri daripada tugas membentuk pemerintah setelah pertemuannya bersama Presiden Michel Aoun. Adib, bekas Duta Besar ke Berlin, dipilih pada 31 Ogos untuk membentuk kabinet setelah pemerintahan terakhir yang dipimpin oleh Hassan Diab bertindak mengundurkan diri. Ia berikutan letupan pelabuhan Beirut pada 4 Ogos yang mengorbankan kira-kira 200 orang dan menyebabkan ribuan lagi hilang tempat tinggal. Sukan.
Perlawanan ke-9 Liga Super. Kedah gagal memintas Perak di tangga kedua Liga apabila tewas 1-2 kepada Pahang sekaligus terlepas peluang untuk cuba mencabar Johor Darul Takzim JDT yang menghuni tangga teratas Liga. Turut berlangsung satu lagi perlawanan Selangor seri 3 sama menentang UiTM FC. Pada aksi di Stadium Darul Makmur Kuantan, pelawat Kedah terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-15 menerusi Cece Kipre. Pahang tidak berdiam diri, sebaliknya cuba mengasak binting lawan. Hasilnya minit ke-40, Adam Reid berjaya menyamakan kedudukan 1-1. Pahang tidak menunggu lama untuk mendahului 2-1 menerusi jaringan Nick Sharif Hasifi seminit sebaik babak kedua bersambung. Kedah berusaha memastikan tidak pulang dengan tangan kosong, namun keputusan kekal 2-1 memihak Pahang hingga tamat perlawanan. Sementara itu, UiTM FC melonjak ke tangga keempat Liga selepas berjaya mengikat Selangor 3 sama. Selangor terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Ifedayo Omosui pada minit ke-24. Sebelum tamat babak pertama, Sandro da Silva menjarakkan jurang 2-0 buat Selangor. Bagaimanapun, UiTM tiba-tiba bangkit pada babak kedua, bermula dengan jaringan Gustavo minit ke-48. Dia kemudian berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-58. Hanya 3 minit selepas itu, UiTM mengejutkan Selangor apabila memintas kedudukan 3-2 menerusi jaringan Rabith Ataya minit ke-62. Ketika UiTM hampir pasti membawa pulang 3 mata, Selangor memperoleh sepakan penalti pada masa tambahan yang disempurnakan Ifedayo. Perak merakam kejuaraan kali ke-10 kejohanan hoki Piala Razak selepas menundukkan Terengganu 4-2 pada perlawanan akhir semalam. Lebih sensasi cubaan Terengganu untuk menamatkan badi kekalahan kepada Perak di pentas final gagal buat kali ketiga. Sebaliknya, Perak meneruskan rentak cemerlang ke atas Terengganu mengulangi kejayaan sama selepas pertemuan edisi 2017 dan 2018. Bagai ulangan edisi 2017 dan 2018, Terengganu nyata tidak mahu kecewa lagi ketika bertemu Perak bagi penentuan juara. Seawal minit pertama, Terengganu sudah di depan gol menerusi jaringan sudut penalti Faizal Syari. Namun 2 minit sebaik suku kedua bersambung, kedudukan kembali seimbang selepas Azrai Aizat Abu Kamal membuka jaringan Perak. Dan minit ke-30, giliran Perak pula di depan, Haziq Syamsul menjadikan kedudukan 2-1 menerusi jaringan Padang. Bersambung suku ketiga, minit ke-38, Perak mengukuhkan kedudukan, kesilapan pertahanan Terengganu dimanfaat Haziq untuk jaringan kedua peribadinya. Bersambung suku keempat, Haziq terus mempamerkan ketajaman, melengkapkan hat-trick untuk Perak selesa dengan kedudukan 4-1. Walaupun Terengganu sempat menambah gol kedua, sekali lagi menerusi jaringan sudut penalti Faizal berbaki seminit permainan. Keputusan 4-2 menyaksikan Perak mengecewakan Terengganu buat kali ketiga berturut-turut selepas kekalahan di pentas final 2017 dan 2018. Sebaliknya, Perak ceria merakam kejuaraan kali ke-10 sejak saingan hoki Piala Razak diperkenalkan pada 1963. Sementara itu, Kuala Lumpur meraih tempat ketiga, menundukkan Pahang 6-3 pada perlawanan klasifikasi 3-4. Nur Syafiq Sumantri meletakkan Kuala Lumpur mendahului perlawanan pada minit ke-20. Minit ke-24, Kuala Lumpur meraih gol kedua menerusi gol penalti Syaril Sabah. Seminit berselang, Pahang merapatkan kedudukan 1-2 menerusi gol Padang Ismail Abu. Sebelum Muhammad Idris Samad mengikat kedudukan 2 sama hasil jaringan sudut penalti pada minit ke-28. Gol ketiga Kuala Lumpur menyusul hasil pukulan sudut Syaril pada minit ke-36 yang kemudian melengkapkan hat-trick 2 minit berselang. Ismail merapatkan kedudukan buat Pahang pada minit ke-39. Namun Syaril menjadikan gol kelima pada minit ke-52 dan kemudiannya melengkapkan keputusan 6-3 ketika permainan berbaki 4 minit. Sekian Buletin Pagi, saya Siti Khadijah Jaafar. Teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.